أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهية ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan lagi pula masyarakatnya jauh, perjalanannya amat besar, kebinasaannya banyak yang menegahkan dia dan yang membimbangkan dia. Kalau mu'allifu rahimahullah ta'ala itu muka surat kita ni ialah 4 daripada bawah 5 baris. Ni mu'allif kita rahimahullah ta'ala Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali memperihalkan sifat jalan yang bakal kita tempuh ini, itulah jalan ibadah ni. Macam mana rupa jalan ibadah ni? Rupa dia tu macam mana? Biar kita tahu daripada awal lagi, kita tahu dah. Yang mana jalan ini penuh dengan ranjau dan durinya, begitu dah. Jadi jalan yang amat besar kebinasaannya. Kebinasaan mana risiko, bahayanya, makna banyak. Dan bahaya kebinasaannya ialah khususnya kebinasaan agama. Banyak perkara-perkara yang membinasa. Maknanya jalan ini bukan jalan yang selesa, bukan jalan yang mudah, yang senang. Begitu nak digambarkan bahasanya jalan ibadat ni jalan yang kita tempuhi sekarang ini, yang kita bakal tempuh yang lagi akan datang ini, mana perjalanan yang ke depan lagi ni. Karena perjalanan kita ni maknanya kita ni sebagaimana yang saya biasa sebutkan, dia macam map, macam peta perjalanan ibadah. Maka kita dapat menilai diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Menilai diri sendiri itu sangat penting. Menilai pencapaian kita dan tahap perjalanan kita berada pada tahap mana dah. Supaya kita boleh mengarah langkah dengan sebenarnya, mengikut keadaan. Jadi maksudnya kalau kita ni umurnya sudah banyak umpamanya, tapi kita dapati kita masih lagi, sebenarnya perjalanan kita masih lagi awal lagi. Aqabah yang pertama pun belum lepas lagi. Jadi macam mana? Itu maksudnya bila kita tahu dia macam kita muhasabah dah. Kita muhasabah ni kita tahu dah. Macam ni lah, macam kita cek gula dalam darah kita, cek kolesterol. Jadi kalau kita tak cek, kita tak tahu. Jadi kita rasa tak ada apa-apa pun. Yalah kita rasa lah, tapi kita menafikan. Tapi bila kita ada fakta, gula kita dah belas-belas dah. Kolesterol tu dah 5-6 dah. Jadi, kita tahu, maka kita boleh kontrol diri kita, supaya jangan lagi kita kena berhenti. Maksudnya kalau kita tidak tahu, kita akan rasa bahasanya kita belum sampai kepada satu tahap yang bahaya.
Sebab kita tak tahu. Jadi sekarang insya-Allah perjalanan kitab ini akan membawa kita kepada suatu orang panggil kemahiran lah ataupun kebolehan untuk kita mengenal pasti diri kita ni berada pada tahap yang mana dan apa yang perlu kita lakukan dengan keadaan kita ini masih lagi berada pada tahap yang sangat rendah dan sedangkan perjalanan kita jauh lagi dan masa kita tidak banyak. Masa kita tidak banyak. Inilah gambaran awalnya oleh Al-Imam Ghazali, maknanya jalan yang banyak kebinasaannya, banyak yang menegahkan dia, halangan-halangan itu makna banyak. Itu insya-Allah lah makna lagi akan datang bila kita masuk kepada tajuk-tajuknya kita akan tahu dah. Apakah bentuk-bentuk halangannya? Halangannya pun banyak. Banyak yang menegahkan dia dan yang membimbangkan dia, membimbangkan jalan ibadah ni. Membimbangkan itu maksud menjadikan kita sibuk. Perkara-perkara yang jadi kita sibuk sehingga kita tidak sempat untuk melakukan hubungan dengan Allah Ta'ala itu, masanya sangat sedikit, tidak mewah. Karena masa yang mewah itu kita hamburkan kepada perkara-perkara yang lain, dunia, makhluk. Jadi yang membimbangkan dia tu pun banyak. Yang membimbangkan kita tu duduk sibuk dengan perkara-perkara lain, dengan dunia, dengan makhluk. Sehingga masa kita untuk Allah Ta'ala tu kurang. Sentiasa ada saja perkara-perkara yang mengalih perhatian kita. Jadi insya-Allah makna dengan pendedahan kitab ini kita akan jadi intibah. Intibah ni makna terjaga daripada tidur lalai kita dan jahil kita. Sehingga kita nampak dengan jelas jalan yang kita tempuh ini macam mana dan sepatutnya apa persiapan dan peralatan yang perlu kita gunakan untuk kita meneruskan lagi perjalanan kita ini. Kerana perjalanan yang kita maksudkan ini ialah perjalanan ruhi, bukan perjalanan badani, tubuh badan. Jadi perkara-perkara yang berbentuk, yang dibangsakan kepada ruhi, itu dia tidak mana dia tidak zahir secara langsungnya kepada orang panggil hissi kita. Hissi makna yang zahir ini. Jadi itu perlu kepada ilmu. Dengan ilmu sahaja dapat kita tu dapat orang panggil memahami apa-apa pun gejala-gejala yang berlaku secara batin. Jadi yang membimbangkan dia lagi tersembunyi. Lagi pula tersembunyi, yang membinasakan dia itu makna tersembunyi. Riya, ujub itu membinasakan pahala amal ibadat kita. Orang sentiasa menafikan mereka riya. Orang sentiasa mengaku dia itu ikhlas. Hanya kerana dia tak tahu, dia jahil, hakikat ikhlas itu apa, maka dia mendakwa dia ikhlas. Orang yang ikhlas tidak mendakwa dia ikhlas. Menafikan riya, menafikan makna kita menafikan perkara-perkara yang tidak baik berlaku kepada diri kita. Padahal di sana yang dia ada yang zahir, yang jali. Kalau ada riya jali, ada khafi. Yang jali pun orang menafikan. Riya yang nampak terang-terang pun, apatah lagi riya yang sangat halus, yang sangat sukar untuk kita mengesan akan dia. Melainkan orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala hidayah taufiknya untuk dapat melihat keaiban. Begitu dalam suatu hadis Nabi menyebut, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Apabila Allah Ta'ala menghendaki seseorang hamba itu mendapat kebaikan yang banyak. Yang pertama, faqahahu fiddin. Allah Ta'ala jadikan dia fiqh pada agama, mana faham pada agama. Itu huraian yang tersendiri. Yang kedua ialah wazahadahu fid dunya. Allah Ta'ala jadikan dia zuhud pada dunia. Yang ini akan dibahaskan juga di dalam kitab kita ini. Dan yang ketiga tu, wa bassarahu uyubah. Allah Ta'ala memperlihatkan kepadanya akan keaiban-keaiban dirinya.
Sehingga dia mengaku, ya sungguh dia tu ada aib-aib. Jadi seseorang yang sakit itu agak sukar untuk dirawat tiakan dia kalau dia sendiri tidak mengaku dia sakit. Kalau dia sendiri tidak mengaku dia sakit, dia tidak akan bekerja sama dengan doktor yang nak merawatkan dia. Sebab tu maknanya kita ni penyakit hati, penyakit zahir itu boleh dikesan dengan sangat mudah. Penyakit hati ni dia sukar. Orang tak mengaku dia ada penyakit-penyakit ini. Orang yang nak mendapat kebaikan yang banyak, Nabi kata, Allah Ta'ala jadikan dia dapat melihat aib-aib dirinya dan dia mengaku keaiban-keaiban diri dia. Termasuklah segala sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri mereka, mereka sedar, mereka dapat mengesan akan dia. Berbeza dengan orang yang ditindih perasan, orang panggil. Perasan kata bagus dirinya, perasan dirinya baik, perasan dirinya terbaik. Dan akhirnya memandang kepada orang lain itu dengan pandangan mengecilkan, memperlekehkan, menghinakan. Sebab merasakan diri itu sangat bersih. Merasakan diri itu bersih daripada tak banyak dosa. Seorang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu perasan-perasan. Maka orang yang begini dia akan tenggelam di dalam orang panggil perasan-perasan dia. Bahasanya dia itu baik. Itu merugikan. Kita selain daripada Nabi Rasul, kita kena faham. Kita makhluk pendosa. Manusia ni ialah makhluk pendosa. Ya Allah Ta'ala jaga secara 100%-nya ialah Nabi Rasul. Selain daripada Nabi Rasul, ada juga yang dijaga oleh Allah Ta'ala, tapi dia tidak panggil maksum, dia panggil mahfuz. Masih lagi berlaku sedikit-sedikit dosa-dosa yang kecil. Dan mereka segera bertaubat dan sangat menyesal dengan rasa bersalah. Kita ni buat dosa besar mana pun kita tak rasa bersalah, tak rasa menyesal, tak rasa takut. Kerana kita dah bergelombang dengan dosa-dosa. Jadi orang yang, kalau kita kata kain yang putih, kalau kita pakai pakaian yang berwarna putih, begitu kekotorannya mudah terserlah nampak. Bila kita menyandar kepada dinding, mula berbekas. Kalau kita pakai pakaian yang gelap-gelap itu, dia kotor juga tapi tak nampak kekotorannya. Bukan pakaian gelap, pakaian hitam itu tidak kotor, dia kotor tapi tidak nampak. Hati yang putih bersih itu dia mudah terkesan dengan sedikit kesalahan, sedikit dosa. InsyaAllah kita akan ikut di dalam bab kita dalam bab taubat lagi akan datang, berbicara tentang dosa. Biar kita tahu hakikat dosa itu macam mana. Jadi kita sentiasa berdosa, dengan sebab itu kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita iktiraf, kita mengaku kita banyak dosa, kita mengaku kita ni malas, kita mengaku kepada Allah Taala. Iktiraf. Kita bercakap-cakap dengan Allah Taala itu dipanggil munajat. Biasakan diri kita bercakap dengan Allah Taala. Ajar diri kita bercakap dengan Allah Taala. Ilahi, wahai Tuhanku, aku tahu aku ni banyak dosa. Kita sebut. Itu dia panggil tadarru', merendahkan diri kita, menghinakan diri kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suka kita begitu. Sebab kita ni hamba. Itulah gaya seorang hamba. Sifat hamba. Sifat hamba itu merendahkan diri, menghinakan diri, mengaku kekurangan. Begitu. Sebab itu Allah Ta'ala sangat benci sifat takabur. Manusia benci, Allah Ta'ala benci orang yang bersifat dengan takabur. Karena di atas dasar apakah kita nak bertakabur? Allah Ta'ala tak apa. Allah Ta'ala dia takabur tak apa, sebab dia Tuhan yang memiliki sekalian alam ini. Semua ialah dalam rentah dan juga miliknya. Jadi yang membinasakan tersembunyi yang membinasakan. Seperti harimau yang di dalam semut. Binatang di dalam semut, dalam belukar. Jadi kita terdedah kepada serangan-serangan musuh-musuh yang tersembunyi. Jadi,
Itulah gambaran jalannya. Dan yang memutuskan dia. Dan maknanya tersembunyi yang membinasakan dia dan yang memutuskan dia. Itu sambung. Tersembunyi yang membinasakan dia ibadat, dan yang memutuskan dia ibadat. Terputus sekerak jalan. Terputus perjalanan kita. Tersembunyi. Perkara-perkara yang boleh memutuskan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Itu tersembunyi. Jadi kita berhadapan dengan perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita, yang mereka ini maknanya dalam keadaan tersembunyi. Lagi banyak seterunya musuhnya. Musuh kepada ibadat ni banyak. Kalau macam orang menanam padi umpamanya, musuh-musuh padi tu banyak, serangganya, tikusnya, macam-macam, kulaknya, racun itu pelbagai. Ini racun tikus, ini racun serangga, ini racun juga, macam-macam. Jadi, seteru dia tu banyak, musuh kepada tanaman, tu banyak. Begitulah juga seteru kepada ibadat ni banyak. Tu. Dan perampasnya, dan lagi banyak seterunya dan perampasnya. Begitu. Perampas di tengah-tengah jalan yang kita telah dapat hasil. Maksudnya kita melakukan amal ibadat, kita dapat pahala. Pahala ni sebelum sampai kepada Allah Ta'ala, perampas-perampas di tengah jalan tu banyak. Itu dia. Jangan rasa selesa kita telah dapat melakukan amal. Kerana pahala yang kita dapat itu terdedah kepada dirampas oleh perampas-perampasnya. Siapa dia perampas-perampas itu, insya-Allah lagi akan datang. Dalam kitab kita ni akan menerangkan sedikit yang menolong akan dia. Yang menolong kita di dalam jalan ibadat ni makna sedikit. Apatah zaman sekarang ini, Masya Allah. Al-Imam Ghazali berbicara pada zamannya. Zamannya tidak ada internet, tidak ada TV, tidak ada media massa. Begitu perkataannya menggambarkan begitu dahsyatnya jalan ibadat ini. Jadi kalau zaman kita itu tak tahu nak kata apa dah. Zaman teknologi maklumat, zaman internet sekarang ini. Jadi, yang menolong kepada buat ibadat itu sedikit, yang membinasakan dia itu banyak. Begitu juga pelajar-pelajar, pelajar-pelajar di pondok berdepan dengan zaman yang sangat rencam. Kehidupan yang sangat berbeza. 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, 30 tahun lepas. Sudah terlalu banyak dah perbezaan-perbezaan. Kemudahan melakukan maksiat itu terhidang di depan mata kita. Macam mana kita nak menjadi hamba Allah Ta'ala yang muti'? Maknanya yang menolong agama tu makna sedikit. Yang nak menjahanamkan agama tu banyak. Faktor-faktor yang boleh menjahanamkan agama kita tu banyak. Jadi itulah suasana ataupun keadaan ataupun sifat yang diberikan oleh Imam Ghazali, mu'alif kita ini, tentang perjalanan ibadat ini. Jadi yang menolong sedikit, yang menolong akan dia, akan ibadat. Yang menolong berbuat maksiat itu banyak. Perkara-perkara, faktor-faktor yang membawa kepada kita melakukan maksiat itu banyak. Mudah. Faktor-faktor yang menolongkan kita tu nak buat ibadat itu sukar. Tak banyak, sedikit. Itulah zaman kita. Yang Imam Ghazali dia bagi tahu kepada kita tu zaman dia. Kalau zaman kita mimbabit, aula lebih-lebih lagi dah. Dan yang mengikutnya, maksudnya sedikit yang menolong akan dia dan yang mengikutnya. Jalan ibadat ni tak ramai. Orang yang melakukan ibadah dengan orang mana tak ramai. Yang sembahyang umat Islam, yang sembahyang dengan yang tak sembahyang, ramai yang tak sembahyang.
boleh buat kajian sendiri dan boleh mengambil fakta-fakta kajian orang lain. Lebih ramai yang tak sembahyang daripada yang sembahyang umat Islam di Malaysia ini. Di tempat lain wallahu a'lam. Demikianlah adanya tak dapat tiada. Begitulah. Ini jalan ibadat. Itulah sifat dia, ciri-ciri dia. Kerana bahawasanya ia jalan syurga. Mengapa tidak? Nah. Ini asas dia. Biar kita tahu. Nah. Mengapa tidak jalan ibadat ini sukar, banyak onak dan durinya. Jalan yang begitu susah, bergeligu. Jalan yang tak rata. Seperti jalan raya selepas daripada hujan musim boh, maknanya berloban-loban. Jadi kenderaan lalu rosak kerana jalan. Itu jalan ibadat begitu. Maksudnya ialah keadaan-keadaan yang menyusahkan. Itulah maknanya jalan ibadat. Kerana apa? Kerana bahawasanya ia jalan ibadat ni jalan syurga. Kerana dia ni jalan yang menuju kepada syurga. Jadi munasabahlah jalannya itu penuh cabaran dan dugaan. Sebab nak masuk syurga itu bukan dengan cara mudah, tapi dengan cara bersusah payah. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, tiket untuk kita masuk syurga apa dia? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu menyangka? Maksudnya kamu jangan sangka. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan dapat masuk syurga Allah Ta'ala dengan sebegitu mudah sebelum daripada Allah Ta'ala mengetahui di kalangan kamu siapa yang bermujahadah dan siapa yang sabar. Kena ada mujahadat, kena sabar. Mujahadat dan sabar itu dia berhadapan dengan segala kepayahan. Kalau benda itu mudah, tak payah mujahadah, tak payah mana sabar. Nak masuk syurga, kena mujahadah dan juga sabar. Itu alat dia. Jadi tidak pelik, tidak aneh. Ghairu ajib, tidak pelik, tidak aneh. Manakala jalan ibadat ini sifatnya begini-begini. Kerana dia adalah jalan syurga. Demikian itu membenarkan bagi barang yang disebut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan hal yang sedemikian itu. Jadi apa yang disebut oleh Al-Imam Ghazali tadi membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana? Ala wa annal jannata huffat bil makarih. Wa ala wa annan nara huffat bisyahwat. Biar kita faham ini, jadi mudahlah kita nak faham corak perjalanan ibadah ini. Nabi kata, ketahui olehmu, ala, ketahui olehmu, dan bahawasanya syurga itu dikelilingi dengan kebencian. Kebencian maksudnya ialah benda yang kita benci, benda yang kita tak suka. Itu maksud kebencian. Syurga itu dikelilingi dengan kebencian. Kebencian maksudnya makarih, benda yang kita tak suka. Buat ibadat kita tak suka, meninggalkan maksiat kita tak suka, menyusahkan kita. Jadi nak masuk syurga, keliling kelalan syurga itu adalah segala kepayahan dan kesusahan. Bermakna nak masuk syurga kita kena tempuhi dulu kesusahan itu. Tidak ada flyovernya. Kena tempuh melalui kesusahan. Tidak ada yang namanya flyover. Maksudnya kesusahan duduk di bawah. Begitu ada flyovernya, kita tu lalu ke atas. Tidak ada begitu. Pasti nak masuk syurga kena tempuhi segala kesusahan. Itu adalah dasarnya. Sebab itu jangan mengeluh, jangan merungu dengan kesusahan-kesusahan. Kita yang beriman jangan membiasakan dengan merungu, mengeluh. Itu kerana itu adalah alamat orang yang tak redha
kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa susah, kalau kita merasa berat, terbebankan dengan macam-macam perkara kita ketika kita melakukan ibadah, terpaksa hadapi kesusahan yang berbeza, tak sama. Orang yang anak ramai, anak kecil, kesusahan dengan anak kecil, kesusahan anak sekolah, kesusahan anak sekolah dan tingkat tadi, kesusahan berbeza-beza. Pasti kita susah. Sebab nak masuk syurga itu kelilingnya adalah masyakkah-masyakkah, kesusahan-kesusahan. Ranjau-ranjau, duri-duri, ono-ono, itu terpaksa tempuh. Jadi kesenangan itu ialah bukan jalan yang membawa kita kepada syurga. Tapi bukan makna kita menolak kesenangan. Kalau kesenangan itu datang kepada kita, tak ada apa yang salah. Tetapi bila kita berusaha untuk mendampingi Allah Ta'ala, berusaha dalam arti kata melakukan ibadat, melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti kita akan menemui pelbagai kesusahan-kesusahan. Itu adalah asas dia. Nah, sebagaimana yang Imam Ghazali sebut tadi, itu membenarkan hadis Nabi ini. Ketahui olehmu bahawasanya syurga itu dikeliling dengan kebencian. Benci itu maksud benda yang kita tak suka. Hak kita sukanya ialah seronok-seronok, hibur, buat maksiat, itu kita suka. Dan bersantai-santai, berehat-rehat, tidak melakukan ibadat. Sekurang-kurang halangan kepada seorang itu melakukan ibadat. Apa dia? Yang paling lekeh, yang paling debek, paling kodi. Iradatul rohah, nak kepada berehat, nak manja-manjakan diri, tak mau menyusah-nyusahkan diri, nak duduk dalam keadaan berehat, senang, bersenang-senang. Itu bukan jalan syurga. Jalan syurga menempuhi segala kesusahan. Jadi, ketahui olehmu bahawasanya syurga itu dikelilingi dengan kebencian. Dan ketahui olehmu juga, dan bahawasanya neraka itu dikeliling dengan keinginan, syahwat. Apa yang kita mahukan, apa yang kita inginkan. Jadi masuk neraka, bertepuh melalui kesenangan, kesedapan-kesedapan, hiburan-hiburan. Keseronokan. Itu jalan masuk syurga. Itu jalan masuk neraka. Sebab itulah orang yang beriman, mereka tidak frust. Mereka tidak kecewa dengan apapun kesusahan yang menimpa diri mereka. Kerana mereka cukup faham, inilah jalan yang ditempuhi oleh para rasul, para nabi, para kekasih Allah Ta'ala, awliyaillah, para alim ulama. Inilah jalan yang dilalui oleh mereka. Takkan kita tak suka pula jalan yang dilalui oleh nabi, jalan yang dilalui oleh rasul. Takkan kita tak suka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling teruk diuji, dicoba dengan musibah itu ialah para nabi. Kita ini hanya sekelumit sahaja daripada penderitaan yang dirasai oleh para rasul nabi. Mereka berhadapan dengan keadaan yang sangat getir, permusuhan yang sangat hebat. Para nabi mana berhadapan dengan musuh-musuh secara terang-terangan dan juga sembunyi. Itu jalan yang telah ditempuhi oleh para nabi dan juga rasul. Jadi sepatutnya kita gembira, suka, seronok. Jadi kalau kita berhadapan dengan kesusahan di dalam melaksanakan amal kepada Allah Ta'ala ini, tak apalah, rasul ini jalan rasul. Rasul lebih teruk daripada kita lagi.
kesusahan mereka. Tidak ada tolak bandingnya. Kita ini terlalu sedikit saja musibah. Itulah dia panggil kita orang beriman, begitu sikap kita. Jadi dikeliling kelalan neraka itu ialah syahwat, apa yang kita inginkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa annal jannata khaznun bi rabwatin ala wa annal nar sahlum bi syahwatin. Ini makna dia seakanlah sama. Ketahui olehmu bahawasanya syurga itu duka cita, duduk dalam keadaan duka cita dengan berpanjang-panjangan, bukan sebentar-sebentar, berterusan duduk dalam keadaan berduka lara. Berduka lara itu maksudnya duduk dalam keadaan pada zahirnya nampak macam orang yang susah kan? Tapi sebenarnya batin mereka tidak begitu. Tapi nak rayak gejala-gejala ataupun gejala yang zahir berlaku kepada orang yang menjalani jalan ini. Jadi biar kita tahu dulu jalan ini jalan bergeligut. Jalan yang tidak rata, penuh cabaran. Supaya kita tu tahu bahasanya inilah jalan kita dan kita bersedia untuk menghadapinya. Bahawasanya neraka itu ketahui olehmu dan bahawasanya syurga itu duka cita dengan berpanjang-panjangan. Dan ketahui olehmu dan bahawasanya neraka itu pula mudah dengan keinginan. Jadi kalau kita menuruti apa saja keinginan kita, itu bukan jalan syurga, itu jalan neraka. Jalan syurga ialah mujahadat, sebagaimana ayat tadi. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu yakin kamu akan dapat masuk syurga Allah Ta'ala dengan sebegitu mudah? Sedangkan Allah Ta'ala belum lagi mengetahui siapakah di kalangan kamu yang bermujahadah. Mujahadah tu jalan menuju kepada syurga. Dia nak masuk syurga kena ada mujahadah. Mujahadatun nafsi, mujahadatun syaitan, mujahadah lawan diri sendiri, keinginan. Bateri nak habis dah. Saat ni sedap, mula-mula segar ni. Ni bagi. Jadi ketahui olehmu bahawasanya neraka itu mudah dengan keinginan. Itulah sifat syurga, sifat jalan ke syurga, sifat jalan ke neraka. Wa hadainahun najdain, kami tunjukkan kepadanya dua jalan, jalan ke syurga, jalan ke neraka. Mana Allah Ta'ala sendiri dah tertunjukkan kepada kita. Jalan-jalan itu maksudnya ialah asbab. Sebab mana perkara-perkara yang membawakan kita tu kepada masuk syurga. Perkara-perkara yang membawa kepada kita masuk neraka. Apa-apa itu. Benda-benda yang menyenangkan hati kita, syahwat kita tu. Itu jalan kepada neraka. Jadi, bila kita tahu begitu, maka kita akan jadi tenang. Dan kita melihat kepada para kekasih Allah Ta'ala. Kehidupan mereka itu bukannya bergeluman dengan kesenangan, kemewahan, tidak. Tapi dengan segala kesusahan, keperitan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita rasai. Dengan sebab itu, la tahzan, jangan sedih. Tak perlu kita bersedih. Jangan kita bersedih manakala kita ini hamba Allah Ta'ala. Orang yang beriman, tak dapat nikmat syurga. Tetapi orang kafir kita melihat begitu mereka sangat mewah dengan nikmat-nikmat dunia ini.
itu tidak menjadi hal kepada kita. Kerana kita nak hazul akhirah. Habuan di akhirat kelak, bukan di sini. Jadi kalau tak dapat habuan dunia, tak mengapa. Kalau dapat pun tak mengapa juga. Dapat sikit-sikit tak apalah. Kita orang beriman, kita tak kisah. Kerana hayat dunia aqallul minal qalil. Dunia yang paling sedikit daripada sedikitnya. Wa ashiquha adhallu minal dhalil. Orang yang asyik kepada dunia itu yang paling hina daripada yang hina. Jadi dunia ni sedikit saja. Akhirat abadan sarmadan, tidak ada sudahnya. Jadi sebab itu kita orang beriman, kita tidak feras, tidak kecewa, tidak letih, tidak penat dengan melakukan ibadat. Melakukan ibadat itu menyusahkan kita. Ya, tak apa, sebab itulah jalannya kepada syurga. Kita pilih jalan yang menyenangkan kita. Itu bukan jalannya. Di atas kefahaman ini, maka orang beriman itu dia jadi sangat tabah dan sangat kuat dalam mengharungi segala cabaran yang sangat getir di dalam kehidupan mereka. Kerana mereka tahu matlamat, mereka tahu jalannya. Macam mana nak boleh sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Pasti kena tempuhi segala kesusahan dan kesukaran. Itu caranya, itu jalannya. Jadi kalau kita tak mau susah, berarti kita tidak akan dapatlah syurga. Dan susah ini adalah merupakan hakikat hidup kita sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami jadikan manusia sentiasa menempuhi ke segala kesusahan untuk mendapat apa yang dia inginkan itu. Jadi kemudian serta yang demikian itu pula. Baik. Tadi sifat-sifat syurga. Sifat perjalanan ibadah ini. Sifat-sifat perjalanan ibadah yang menyampaikan kita kepada syurga. Perkara-perkara yang menyusahkan kita, membebankan kita, memberatkan kita. Mana kebinasaannya amat besar. Yang merasa menjalankan akan ibadat kita itu tersembunyi. Semua sifat-sifat yang telah kita baca saat ini. Jadi kemudian serta yang demikian itu, jadi kita lihat perjalanan ini, perjalanan yang sangat sukar. Kemudian kita lihat pula keupayaan kita hamba macam mana. Sudahlah jalan ini, jalan yang sangat susah. Maka bahawasanya hamba itu amat dhaif. Kita pulaknya sangat lemah. Jalan yang begitu menyusahkan ini, kalau kita ni hebat, kuat, tak apa. Jadi kita rasa hebat tu, kita perasan. Jadi, serta yang demikian itu mana? Jalan ibadat ni, jalan yang menyusahkan, penuh onok daduri, ranjau, segala macam kesusahan-kesusahan. Serta demikian itu, bahawasanya hamba itu amat dhaif pula doh. Sudahlah jalan itu, jalan yang sangat susah. Kita hamba ni pula dhaif, sangat lemah. Dan zaman ini payah. Sukar, zaman yang sangat payah. Payah nak buat kebajikan, nak buat kebaikan. Buat maksiat mudah. Sangat mudah. Zaman itu payah. Dan pekerjaan agama pergi mari. Kemarin kita sudah sembahyang zuhur. Hari ini sembahyang zuhur lagi. Pergi mari tak pernah berhenti.
Jalannya pula, mana kita sehingga pulanya lemah. Pekerjaan agama pergi datang. Dan sabar sedikit. Sabar itu ialah alat yang paling utama untuk melakukan hubungan dengan Allah Ta'ala ini. Kerana jalan ini jalannya sangat susah. Kalau tidak ada sabar, mana mungkin tak boleh punya kita dapat melakukan, orang panggil, menghadapi cabaran-cabaran ini. Tu. Jadi sabar sedikit. Sabar kita tu sedikit. Dan pekerjaan yang membimbangkan banyak. Perkara yang menjadikan kita sibuk. Sehingga kita tidak berapa ada masa untuk melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Internet lain clear molek ni. Gurunya pula tak berapa nak clear lah mana. Maka ni maknanya pekerjaan dan pekerjaan yang membimbangkan banyak dan umur singkat. Umur kita tu singkat, pendek. Berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Beratus-ratus tahun orang-orang Bani Israel. Begitu ada hadis Nabi membandingkan abid dari kalangan Bani Israel buat ibadah 400 tahun. Abid umat Nabi Muhammad buat ibadah 40 tahun. Ini hadis tentang Ramadan. Tetapi akhirnya berat pahala amal ibadah abid Nabi Muhammad. Abid ni makna ahli ibadah, ahli ibadah. Ahli ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi umur kita ni singkat. Bila singkat bermakna tak banyaklah dapat kita melakukan ibadat. Dan pada mengerjakan amal taksir. Taksir mana cuai. Bila kita melakukan amal yang kita lakukan tu banyak cacat celahnya, banyak cederanya. Itu makna taksir. Kita sembahyang tak khusyuk. Sudahlah waktunya singkat, umur kita singkat dan kita tu banyak halangan-halangan, banyak kesibukan masa nak melakukan amal ibadat itu makna kurang. Yang sedikit masa ini, yang sedikit amal ini pula, hak kita buat ini tidak sempurna. Itu maksud dia taksir. Tidak sempurna maksudnya ialah banyak cacat celahnya. Cuai dalam pembuatan ibadat kita. Sudahlah sedikit ibadat kita. Jadi produk yang kita nak pasarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, produknya tak menjadi balah mana pun. Banyak perkara-perkara yang tidak kena, tak sempurna. Kita buat amal ibadat tu banyak perkara-perkara yang orang panggil menjadikan dia tidak berharga mahal. Dan yang mengintai amat melihat. Dan yang mengintai amat melihat ar-raqib, siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Jalannya susah. Kitanya tidak ada semangat. Hemah. Sedangkan yang mengintai-intai itu sangat melihat. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat pemantauan Allah Ta'ala tidak ada had. Apa yang kita fikirkan dalam hati, Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala allamal ghuyub. Yang sangat mengetahui dengan perkara yang gaib. Yang mengintai itu amat melihat. Allah Ta'ala memperkenalkan kita kepadanya dengan salah satu daripada nama dia ialah Ar-Raqib. Yang mengintai-intai. Orang yang mengintai ini maksudnya perhatian dia sangat tekun, sangat teguh.
Kita berhadapan dengan yang mengetahui segala-galanya. As-Sami' Al-Basir Al-Alim. Maka tiada yang melihat itu, yang mengintai sangat melihat, dan ajalnya hampir. Ajal kita ni hampir, dan perjalanannya jauh. Perjalanannya itu jauh. Dan perjalanannya jauh ni. Boleh siapa tak tahu dah. Dia kena masuk ke daerah khusus. Dan taat ialah bekal tak dapat tiada. Kena bawa, nak pergi jumpa dengan Allah Ta'ala. Nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, kena bawa bekal. Bekalnya apa dia? Ialah taat, perintah Allah Ta'ala. Ibadat, termasuk dan ibadat dan segala tabarruat. Taat itu ialah bekalan yang tak dapat tidur. Daripadanya taat tu tak dapat tiada daripadanya, dan ialah luput daripadanya, tak ada. Kita zaman sekarang ni tak berapa nak ada lah mana. Taat sikit-sikit je. Maka tiada yang membalikkan dia baginya, bagi ibadat ni. Maka barang siapa mendapat dengan dia. Maka barang siapa yang mendapat dengan dia, maka sesungguhnya telah kemenangan. Maknanya dengan segala kepayahan tadi, siapa yang dapat melakukan ibadat juga, maka dia orang yang memperolehi kejayaan. Jadi siapa dia yang mendapatkan dia, bermakna orang itu telah mendapat kebahagiaan, kemenangan dan makna bahagia selama-lamanya. Dan semasa-masa berkekalan selama-lamanya. Itu makna semasa-masa berkekalan. Itulah jalan yang susah ini. Dan barang siapa yang lupa akan dia, jalan ini, dengan segala pelbagai kesusahannya itu dia tak dapat itu, demikian itu, maka sesungguhnya telah rugi serta orang yang rugi. Maksudnya mereka duduk dalam keadaan rugi. Dan binasa. Serta orang yang binasa. Binasa lah dia, serta orang yang binasa. Binasa kerana tak dapat melaksanakan ketugasan mengenali Allah Ta'ala. Maka jadikanlah binasa itu. Jadikan binasa ini ma'ib, ialah kecelaan diri kita. Tiba-tiba demi Allah penyakit yang amat sukar. Dan yang ditakutnya itu amat besar. Dan kerana demikian itu, sedikit orang yang menyahajakan jalan ini. Sebab itulah tak ramai orang yang menyertai dengan jalan ini, mengambil bahagian. Dengan sebab itu sedikitlah orang yang mengambil bahagian untuk berjalan pada jalan ibadah ini. Itu dia. Karena dua hal. Yang pertama, suasana jalannya, sebagaimana yang dinyatakan. Yang kedua ialah diri kita hamba di sini. Kemampuan. Dan sedikit dan terlebih kurangnya daripada orang yang maksudkan dia. Boleh dah kau tu nak buat.
Cari tempat berhenti dulu. Jadi, maka sesungguhnya telah kemenanganlah dan bahagialah selama-lamanya dan semasa-masa berkekalan, mana berterusan, berkekalan. Dan barang siapa yang lupa akan dia, demikian itu dia tak dapat bahagian nikmat syurga itu kerana dia tak sanggup melalui kesusahan. Maka sesungguhnya telah rugi serta orang yang rugi. Rugilah kita. Dan binasa serta orang yang binasa. Maka jadikanlah kemenasaan itu tiba-tiba demi Allah penyakit yang amat sukar. Dan yang ditakutnya itu amat besar. Jadi kita beradu pada kata maka dan demi Allah penyakit yang amat sukar dan tiba-tiba maka jadilah kebinasaan itu tiba-tiba demi Allah penyakit yang amat sukar. Tu. Jadi kebinasaan ini adalah penyakit yang amat sukar, kebinasaan ibadat. Tu. Yang kita akan ikutilah secara tafsirnya lagi akan datang. Ini secara sepintas selalu ijmalinya begitu. Dan yang ditakutinya itu amat besar, dan kerana demikian itu sedikit orang yang menyahajakan akan jalan ini, yang mengambil bahagian pada jalan ini, jalan ibadat ni, kerana jalannya sangat sukar. Dan sedikit dan terlebih kuranglah daripada orang yang mengkosakkan dia, yang menuju kepada jalan ini, memilih untuk bergerak di dalam jalan ini, jalan ibadat. Dan orang yang menjalan akan dia. Kemudian maka sangat sedikit daripada orang yang berjalan, yang sampaikan kepada maksudnya. Yang berjalan-jalan ini tak ramai, sedikit. Kemudian yang berjalan itu tak semestinya sampai. Yang sampai kepada Allah Ta'ala sedikit pula daripada yang sedikit itu. Tu. Yang mengambil bahagian dalam jalan ibadat ni tak ramai. Yang tak ramai itu pula yang betul-betul sampai kepada Allah Ta'ala sedikit pula. Tapih lagi, saring lagi. Dan bercampai bagi matlubnya. Mana apa yang dia cari. Dan mereka itulah orang yang tercapai itu, yang kuat pada agama, yang dipilih akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Beradu situlah. Dan mereka orang yang tercapai, orang yang mencapai. Maksud dia. Ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami wa tub alaina ya maulana innaka antal maulana dan fi asmanaka. Alhamdulillah.